Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Luman bin Ibrahim, bernombor matriks 205181 daripada Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan pengalaman awal di sekolah. Untuk makluman, saya melakukan PAS ini di SMK Sultan Sulaiman Kuala Terengganu di bawah penyediaan guru pembimbing Puan Munawarah binti Harun. Latar belakang sekolah, sejarah sekolah pada tahun 1920, SMK Sultan Sulaiman ditubuhkan. Encik Abdullah bin Taib merupakan pengetua pertama pada masa itu. Pada awalnya, kelas dimulakan dari jam 1 hingga 4 petang secara menumpang di Sekolah Melayu Payu Bunga. Pada tahun 1936, sekolah terpaksa dipindahkan di bangunan sementara di Batas Baru Kuala Terengganu. Pada 1938, bangunan di Jalan Gong Wah Abbas, Kuala Terengganu siap sepenuhnya dan dikenali sebagai Sultan Sulaiman English School. Pada tragedi kebakaran pada malam 12 Julai 1951 telah memusnahkan seluruh bangunan sekolah. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah berkenan membenarkan sebahagian daripada Istana Maziah digunakan sebagai bilik darjah sementara. Pada 1 Ogos 1956, fasa pertama sekolah terdiri daripada 2 blok bangunan 2 tingkat, sebuah blok pelajabat dan perpustakaan dirasmikan. Untuk visi dan misi pula, visinya ialah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Manakala misinya pula ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Untuk lokasi SMK Sultan Sulaiman pula, SMK Sultan Sulaiman terletak di kawasan Kuala Ibai di daerah Kuala Terengganu dan jarak sekolah ini daripada Bandar Kuala Terengganu adalah 5 km. Untuk infrastruktur SMK Sultan Sulaiman pula, sekolah ini menyediakan sebanyak 54 buah infrastruktur pelbagai yang menjadikannya antara sekolah yang serba lengkap. Ini adalah antara contoh infrastruktur yang disediakan, iaitu Dewan Gemilang dan Mahkamah ICT. Dan untuk subjek RBT pula, sekolah menyediakan 4 bengkel RBT dan antaranya ialah bengkel kerja logam dan bengkel kerja kayu. Untuk persekitaran sekolah dan bilik darjah pula, sekolah menyediakan persekitaran sekolah dan bilik darjah yang kondusif, ceria dan bersih untuk pelajar. Dan pihak sekolah menitik beratkan keceriaan kepada pelajar sebagai salah satu inisiatif untuk pelajar mempelajari nilai tanggungjawab untuk mereka menghias sendiri kelas mereka. Dan ini adalah kreativiti pelajar tersendirilah. Pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Saya telah memasuki kelas online bersama guru pembimbing saya dan apa yang saya lihat aktiviti yang dijalankan antaranya ialah kuis interaktif dan sesi Q&A. Antara kekuatan dan kelemahannya yang saya lihat adalah aktiviti yang dijalankan sewaktu PDPR menyeronokkan kerana Cikgu Munawarah menggunakan kuis interaktif untuk menarik minat pelajar untuk belajar sambil bermain. Kelemahannya pula terdapat pelajar yang tidak boleh mengakses aktiviti yang dijalankan oleh guru, menyebabkan beberapa pelajar tercicir. Hal ini disebabkan oleh jaringan internet pelajar yang lemah. Kemudian alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM. Alat bantu mengajar yang saya lihat Cikgu Munawarah gunakan ialah pen marker dan papan putih, di mana Cikgu Munawarah gunakan untuk melakar, dan komputer riba sebagai satu medium untuk melaksanakan kelas Google Meet. Bahan bantu mengajar pula, guru menggunakan video pengajaran di YouTube, buku teks maya, aplikasi kuis interaktif dan latihan bercetak. Untuk amalan pedagogi pula, Cikgu Munawarah gunakan 2 amalan pedagogi, iaitu amalan pedagogi tradisional dan pembelajaran secara kolaboratif. Amalan pedagogi tradisional ialah satu kaedah penyampaian pengetahuan langsung dari guru kepada pelajar, manakala pembelajaran secara kolaboratif ialah gaya pengajaran guru yang selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelajar. Penyediaan rancangan pengajaran ini adalah contoh RPH yang dihasilkan oleh Cikgu Munawarah. Menurut beliau, sebelum guru melangkah masuk ke dalam kelas untuk mengajar, guru perlu mengisi RPH ini untuk mengetahui matlamat dan objektif yang ingin mereka capai pada hari berkenaan. Untuk pelaksanaan kebat pula, guru banyak menggunakan teknik membanding dan membeza seperti yang dinyatakan di dalam RPH di atas untuk menggalakkan murid berfikir dan menganalisis. Dan ini adalah salah satu aktiviti yang dilaksanakan oleh Cikgu Munawarah untuk melaksanakan kebat tersebut. Dan ini adalah hasil
lakaran pelajar. Kesediaan diri sebagai bakal guru, saya mempelajari bahawa penting untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas supaya kita dapat menarik minat pelajar untuk minat belajar subjek yang kita mengajar. Perlu untuk saya menggunakan kemudahan yang diberikan oleh sekolah dan jika tidak mencukupi, saya akan tambah kemudahan tersebut secara tersendiri. Amalan pedagogi yang digunakan semasa PDPR pula dapat membantu saya mempelbagaikan kaedah pengajaran saya bersesuaian dengan suasana pembelajaran pelajar. Kerana seperti yang kita tahu, pelajar punya tahap berbeza-beza. Seterusnya, refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Untuk aktiviti kurikulum yang disertai, saya memilih aktiviti yang disertai oleh pengakap, iaitu aktiviti Global Scout Kitchen yang berbentuk ekstra kurikulum yang disertai oleh seorang wakil pelajar SMK Sultan Sulaiman, iaitu Arisa Atira. Menurut dia, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan, dan contohnya yang saya akan berikan ialah pelajar menyatakan bahawa dia dapat meningkatkan lagi kemahiran insaniahnya seperti kemahiran berkomunikasi, dan kelemahannya pula ialah aktiviti ini membebankan pelajar dari segi masa kerana dia perlu menghadiri aktiviti ini pada pukul 1 pagi kerana jarak waktu antarabangsa dengan waktu Malaysia adalah berbeza. Proses pengendalian aktiviti dilakukan. Aktiviti Global Scout Kitchen ini dikendalikan oleh Boys Scout of America dan aktiviti ini berlangsung bukan di bawah pengendalian sekolah. Maka surat rasmi aktiviti ini diperoleh oleh sekolah daripada PPD Kuala Terengganu dan pihak sekolah memperpanjangkan kepada guru penasihat persatuan pengakap dan guru penasihat mewawarkan kepada ahli pengakap sekolah. Global Scout Kitchen Jamboree 2021 secara maya menghendaki pesertanya untuk menghasilkan satu video masakan berdurasi mengikut kategori yang telah ditetapkan. Kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap profesionalisme keguruan antaranya ialah sebagai pendidik, aktiviti kokurikulum merupakan satu langkah pembentukan modal insan guru yang berkeyakinan, berkeupayaan dan berkepimpinan. Kokurikulum melatih guru untuk membina kemahiran profesional yang akan digunakan kelak semasa berada di sekolah. Aktiviti kokurikulum ini penting bagi guru sebagai satu medium bagi guru tersebut menganalisis perkara yang boleh mereka lakukan bagi mengurus pelajar. Aktiviti kokurikulum ini juga mengeratkan lagi hubungan sesama guru serta hubungan guru dan pelajar. Antara budaya sekolah dan budaya kerja, pertama sekali budaya sekolah, antaranya ialah contohnya memberi salam dan bersalaman. Kelebihannya ialah menjadikan pelajar SMK Sultan Sulaiman mudah bersosial kerana mereka tidak akan kekok apabila berjumpa dengan masyarakat luar. Kelemahannya pula ialah segelintir pelajar yang tidak mengamalkan budaya ini kerana bersikap negatif. Antaranya ialah pelajar bersikap sombong apabila berjumpa dengan guru-guru dan sebagainya. Carangan penambahbaikan ialah melancarkan program 3S iaitu senyum, sapa dan salam. Budaya kerja pula, antara budaya kerja yang saya dapat peroleh ialah bekerja secara berpasukan. Kelebihannya ialah guru yang mewakili kepakaran membantu guru-guru lain. Sebagai contoh, guru yang pakar dalam ICT, mereka akan membantu guru yang tua ataupun tidak mahir dalam ICT. Dan kelemahannya ialah sesetengah guru yang tidak menjalankan tugas yang ditetapkan semasa mesyuarat dengan baik. Ini adalah antara guru-guru yang melakukan kerja sambil lewa ataupun tangkap lepas. Carangan penambahbaikan ialah tugas-tugas yang diberikan hendaklah mengikut kesesuaian kemahiran guru. Selanjutnya ialah rumusan. Bagi huraian, PAS ini bukan hanya sekadar menyiapkan laporan dan pembentangan, akan tetapi PAS ini membantu saya membuka mata saya tentang dunia pendidikan sekarang serta realiti yang sebenarnya guru-guru perlu hadapi. Carangan penambahbaikan, saya berharap agar PAS ini akan dilaksanakan secara fizikal supaya pelajar-pelajar sesi akan datang dapat membuka mata dan berfikir secara matang dan dapat lihat apa yang mereka perlu lakukan pada masa akan datang sebagai seorang guru. Untuk rumusan, sebagai seorang bakal guru, kita perlulah mempunyai minat yang menyeluruh untuk menjadi sebagai seorang pendidik dan bukan ragu-ragu kerana jika kita mempunyai minat yang mendalam, maka kita akan melaksanakan tanggungjawab kita dalam mendidik pelajar dengan ikhlas tanpa mengira gaji atau perkara lainnya. Cadangan program komuniti bagi program pembelajaran berasaskan perkhidmatan sulam, saya mencadangkan bahawa sekolah menengah kebangsaan Sultan Sulaiman ini melakukan program pertanian berasaskan hidroponik atau aquaponik bersama komuniti setempat sesuai dengan subjek RVT. Hal ini kerana sekolah mempunyai banyak tanah lapang yang tidak digunakan dan apabila sekolah melakukan program ini, sekolah akan menjadikan pelajar-pelajar berhubung dengan komuniti masyarakat luar dari sekolah.
Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.